Dan dalam ilmu tasawuf ini dinamakan zikir dan muraqabah. Di dalam Quran zikir dan tafakkur. Mungkin tuan-tuan ada yang syak, ada yang mengatakan dalam hati, ini ustaz pandai-pandai saja, mana ada Nabi nak ajar. Cuba kita dengar dalam Quran zikir dan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka, berdiri ke duduk, berbaring. Sambil mereka berzikir, mereka tafakkur. Quran, dalam Quran Allah ajar kita zikir dan tafakkur. Yang saya sebutkan tadi, ingat Allah selepas takbiratul ihram tu kita gunakan zikir dan muraqabah atau zikir dan tafakkur. Macam Sayyidina Ali tadi, zikir dan tafakkur. Apa makna zikir dan tafakkur ni tuan-tuan? Zikir itu ingat nama dia Allah, Allah, Allah. Tafakkur itu ingatkan wujudnya. Ingatkan wujudnya, ingatkan sifat-sifat keagungannya, ingatkan sifat-sifat kesempurnaannya. Katalah zikir itu dalam hati, Allah, 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 Allah. Karena ini disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Hendaklah kamu ingat, sebut nama Tuhan kamu dalam hati kamu. Allah, Allah, Allah. Zikir itu dalam hati. Tafakkur itu pada akal kita, pemikiran kita, mindah kita. Apa yang nak kita fikir dalam kesedaran akal kita, wujudnya Allah yang wajib al-wujud, keagungan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh tumpukan ini tuan-tuan, zikirkan nama dia dalam hati, kemudian ingatkan, sedar-sedarkan dalam mindah kita wujudnya, keagungannya dan kesempurnaannya, insya-Allah kita boleh khusyuk di dalam sembahyang. Inilah yang dikatakan juga, disebutkan juga oleh ulama tasawuf, adab kita kepada Allah yang paling mustahak, yang paling penting. Ingat namanya dalam hati, sedar wujudnya pada mindah kita, keagungannya dan kesempurnaannya. Sebelum saya belajar tasawuf pun saya tak tahu ni tuan-tuan. Saya sembahyang khusyuk macam mana? Ingat-ingatkan maknanya, makna bacaan-bacaan itu saja. Tapi bila belajar ilmu tasawuf rupanya lain. Khusyuk yang diajar dalam ilmu tasawuf lain. InsyaAllah nanti saya akan terangkan dah tentang pembahagian khusyuk. Jadi begitulah. Selepas kita takbiratul ihram tadi, dalam hati kita tu Allah, 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 Allah. Orang sebut Allah, Allah dalam hati ni tuan-tuan, ada yang terasa seluruh zahir dan batin semua penuh dengan kalimah Allah. Darahnya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, semua tenggelam dalam kalimah Allah. Malahan di luar ni pun dirasa macam hujan kalimah Allah. Ini yang disebut dalam ilmu tasawuf zikir kulli jasad. Zikir seluruh anggota zahir dan batin. Kan saya dah sebut banyak kali juga ada qasidah yang selalu keluar dekat radio pun ada, dekat TV pun ada. Astaghfirullah mimma siwallah wa kullu syai'in yaqulu Allah. Aku minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkanlah aku kalau dalam hati aku ini ada yang lain daripada Engkau ya Allah. Wa kullu syai'in yaqulu Allah. Tiap-tiap sesuatu itu mengucap Allah, 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 Allah.
Siapa yang merasa begitu, itulah berarti dia sudah betul-betul dia mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi dalam sembahyang itu dah diingat macam tu ya. Tenggelam dengan namanya, lalu barulah timbul wujudnya Allah itu dirasa, keagungan Allah itu dirasa, kesempurnaan Allah itu dirasa. Barulah itu khusyuk ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir sekali lah ya, saya terangkan tentang tingkat-tingkat khusyuk ni. Tingkat-tingkat khusyuk sembahyang orang mukmin ini boleh kita lihat dari pembahagian orang mukmin itu. Setengah orang sufi membahagikan orang mukmin kepada 3 golongan, yaitu golongan awam, khawas dan khawasul khawas, seperti Imam Ghazali. Tapi ada juga setengah orang sufi membahagikan orang-orang mukmin itu kepada 4 bahagian, yaitu ditambah lagi 1 bahagian antara orang awam dengan orang khawas. Antara awam dan khawas ni ada satu lagi golongan yang dikenali dengan golongan salik. Sinalib lam kap salikun. Kitab Hidayatus Salikin, bilangan banyaknya plural daripada salik itu salikin, salikun. Kalau orang Jawa dia suka nama ni, salikin. Jadi kalau kita ambil yang 4 golongan tadi, awam, salik, golongan khawas dan khawasul khawas, maka khusyuknya sembahyang orang-orang mukmin itu dapat kita lihat, dapat kita bagikan kepada 4 bahagian ni. Pertama, khusyuknya orang awam. Siapa dia orang awam? Selalu sudah saya sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Orang awam itu ialah orang yang hatinya lalai. Hatinya dalam keadaan lalai, dalam keadaan ghaflah dalam bahasa Arabnya. Ghimfa lam tak marbuta, ghaflatun. Jadi siapa saja yang berhati lalai, dia adalah awam, sekalipun dia mufti, sekalipun dia mufti Malaysia, sekalipun dia mufti Mesir. Kalau hatinya lalai, dia awam. Sebab yang diukur, apa ukuran yang digunakan oleh ulama tasawuf ialah keadaan hati ya. Kalau seorang mukmin tu hatinya lalai, maka dia awam. Seorang salik, golongan salik ialah orang yang hatinya sudah diubah oleh Allah daripada lalai kepada jaga, daripada ghaflah kepada yaqadha. Yaqadhat tak marbuta, yaqadhatun. Diubah oleh Allah disebabkan orang ini sentiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir terus menerus, maka Allah SWT hidupkan hati dia, jagakan hati dia, ubahkan daripada lalai kepada yaqadhah, kepada sedar. Orang sufi menjelaskan kepada kita, membantu kita nak memahami perbezaan antara orang yang hati ghaflah dengan hati yaqadhah, atau perbezaan antara orang yang hatinya lalai dengan hati sedar. Seperti juga orang yang tidur dengan orang yang jaga. Macam mana kita nampak setiap masa ya, orang yang tidur dengan jaga macam mana? Orang tidur dengan orang jaga tentulah berbeza. Begitulah juga hati yang ghaflah dengan hati yang yaqadhah, atau hati yang lalai dengan hati yang sedar. Bezanya macam tu. Kalau kita nak tahu ya, orang yang hati lalai, betul-betul lalai ni, kita jalan-jalan dekat bandar kat mana ada apa itu kaunter jual nombor ekor, ada orang Islam yang sedang khusyuk nak beli apa nombor ekor, itulah orang yang berhati lalai.
Itu contohnya. Dia orang ni bukan tak tahu haram, bukan tak tahu itu dilarang, tahu. Tapi kerana hati lalai, maka ambil juga nombor ekor. Siapa-siapalah yang sedang buat maksiat ni, itu hati lalai. Tapi dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf menerangkan begini, walaupun kita nampaknya dah faham apa makna ghaflah, apa makna lalai, selagi kita tak dikurniakan oleh Allah dengan diubahkan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah, maka kita tak akan faham apa itu lalai, apa itu sedar hati, apa itu ghaflatul qalbi, apa itu yaqadatul qalbi. Hanya orang yang dikurniakan oleh Allah perubahan hati daripada ghaflah kepada yaqadah saja yang faham apa makna ghaflah, apa makna yaqadah. Kalau tidak, tak faham. Dari segi bahasa faham. Awak faham tak makna lalai? Faham. Awak faham tak makna jaga hati? Faham. Dari segi bahasa faham, tapi dari segi pengalaman dia tak faham. Kerana itu perlu kepada zaukun ruhiyun, rasa dalam roh kita, rasa dalam hati kita. Bila hati kita ni tuan-tuan dalam keadaan lalai, satu masa Allah ubahkan kepada jaga. Pada masa itu kita akan dapat satu pengalaman yang hebat. Yang hebat tuan-tuan. Biasanya orang yang diubahkan hati oleh Allah daripada lalai kepada jaga ni, biasanya dia akan menangis, kadang meraung. Sebab apa? Ketika itu dia baru sedar tentang wujudnya Allah. Yang selama ini dia percaya Allah itu ada, tapi dia tak rasa. Pada masa itu dia rasa wujudnya Allah Ta'ala. Bukan saja melolong, bukan saja menangis, tapi bercampur-campurlah perasaan. Ada rasa syukur, ada rasa takut dan sebagainya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebuah kitab, yaitu Quran, yang ayat-ayatnya mutasyabih dan kadang-kadang berulang-ulang. Taqsairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, menggeletar seluruh anggota orang yang takutkan, orang yang hatinya takutkan kebesaran Tuhannya Allah. Siapa dia? Antaranya ialah orang yang hatinya lalai tadi, kerana dia berzikir, Allah ubahkan dari lalai kepada jaga, maka dia terasa wujudnya Allah, keagungan Allah. Hatinya rasa takut, lalu menggeletarlah, menggigil kesejukan dan lemah seluruh anggota. Ini diterangkan oleh Allah dalam Quran. Pengalaman seperti ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW bila Jibril menemuinya kali pertama ketika Nabi bertahanus di atas bukit atau Jabal Nur dalam Gua Hira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi yang ketiga ialah golongan khawas. Khawas ini ialah orang yang hatinya sudah kuat ingatannya kepada Allah. Nah, istilahnya khudur ma'allah. Allah itu, kalimah Allah itu terlalu hadir dalam hatinya. Dan golongan keempat yang khawasul khawas ialah orang yang hatinya ingat Allah saja. Inilah biqalbin salim yang disebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu ialah satu hari di mana harta, anak-anak, pengikut
yang ramai tidak memberi apa-apa manfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim. Qalbin salim itu ialah hati yang hanya ada Allah saja, yang di dalam hati itu hanya ada Allah saja. Inilah khawasul khawas.